korang patut charge bateri iPhone korang bila iPhone korang dah kosong. Korang tak patut biarkan iPhone korang tu charge semalaman. Dan korang kena charge iPhone korang dalam keadaan mode airplane. Sejujurnya lah, berapa banyak yang kau dengar tips dan seterusnya kau praktikkan benda tu untuk pengecasan iPhone korang. Banyak tips dekat luar sana berkenaan dengan pengecasan iPhone ni. So dalam video ni kita akan pastikan sama ada tips tu adalah sahih ataupun mitos sahaja. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang tengoklah video ni sampai habis, okay? Tapi sebelum tu aku nak ingatkan korang, tekanlah button subscribe dekat bawah ni dan thumbs up video ni, okay? Tanpa berlengah lagi, let's go! Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. So macam yang aku sebutkan pada awal video tadi, dalam video ni aku akan rungkaikan 10 tips yang paling famous sekali berkenaan dengan pengecasan iPhone. Dan kita nak tengok sama ada korang boleh pakai ataupun tidak tips tu. Baik, yang pertama, biarkan iPhone korang di charge semalaman adalah tidak baik untuk battery health iPhone korang. Okey, aku nak cakap sikit lah, benda ni adalah benda yang paling klasik lah bagi aku lah kan. Sebab bukan setakat dekat zaman smartphone yang guna fully touchscreen ni, tapi benda ni dah ada daripada handphone yang kita gunakan keypad lagi. Okey lah, untuk bagi korang lebih jelas lagi, senang cerita, kebanyakan, aku highlight kan kat sini, kebanyakan peranti zaman sekarang, zaman-zaman moden ni lah, macam contohnya smartphone, tablet, laptop, smartwatch tak akan overcharge dah. Sebab kebanyakan peranti sekarang dah cukup bijak dah untuk tahu bila bateri kita akan fully charge dan akan stop lah charging selepas tu. In fact, kalau korang biarkan handphone kau charge tengah-tengah malam dan kau terjaga pada waktu tu, belum tentu iPhone kau ni dah fully charge. Sebab kalau korang perasan, tahap pengecasan iPhone tu dah dioptimize kan. So ini bermakna iPhone korang ni dah recognize lah rutin harian korang. Sebagai contoh, korang selalu bangun tidur pukul 6.30 pagi. Kemungkinan iPhone korang ni akan di-charge pada tahap 80% saja. Dan sebelum korang bangun tidur tu, bateri iPhone korang tu dah pun di-charge penuh. So, ini bermakna bukan setakat iPhone korang ni dah di-charge penuh, tapi ini juga bermakna iPhone korang bukanlah rapidly charging bateri tu. Dia akan di-charge secara beransur-ansur. Dan ini bagus untuk battery health iPhone korang. Tapi sebelum benda ni terjadi, korang kena pastikanlah yang korang dah enablekan features ni dekat setting iPhone korang. Macam mana nak enablekan benda ni? Senang je. Korang pergi ke setting, masuk ke battery, pergi ke battery health dan make sure dah enablekan ciri optimized battery charging. Dekat dalam tu pun korang akan nampak lah battery health iPhone korang ni. Yang kedua, korang tak sepatutnya charge iPhone korang waktu iPhone korang bawah bantal ataupun terempak lah dengan apa-apa kan. Baik, yang ni ada betulnya. Okey, kita try letak tepi dulu isu radioaktif yang berlegak kepala korang pada sepanjang malam tu lah. Okey, proses pengecasan iPhone ni akan generate haba tau. Dia bukanlah haba yang cukup untuk menyebabkan kebakaran satu rumah tu. Tapi ini maksud bila iPhone korang charging, iPhone korang akan memanas. Dan pemanasan adalah sangat tak bagus untuk bateri jenis lithium ion ni. Dan mungkin boleh menyebabkan kerosakan bateri ataupun iPhone yang permanen. Dan ini juga adalah antara sebab kenapa korang tak boleh biarkan iPhone korang ni terdedah pada direct sunlight. Dan kalau iPhone korang berada dalam keadaan yang terlalu panas, iPhone korang akan start bagi warning dah. Walaupun korang cuma letak je iPhone korang ni bawah bantal lah waktu dia charging tengah malam tu kan, dan dia tak kena pun direct sunlight tu. Tapi benda ni kalau kau biarkan berterusan, benda ni sangatlah tak bagus untuk jangka hayat bateri iPhone korang tu. Senang cerita, jangan biarlah iPhone korang ni terlalu panas. Okey? Terutama sekali bawah cahaya matahari. Yang ketiga, charge je iPhone, tak kisahlah kau pakai kabel apa pun. Yang ni tak betul. Technically, semua kepala charge ataupun kabel boleh je nak guna untuk charge iPhone korang ni. Tapi korang kena ingat tau, ada benda boleh buat sesuatu tapi tak boleh buat sesuatu. Okey, macam ni lah, ada beberapa benda yang korang perlukan untuk mencapai satu standard tu walaupun korang kena bayar lebih. Tapi ini bukanlah bermakna korang kena beli kepala charge ataupun kabel lah yang original daripada Apple. Yelah, kita pun tahu Apple punya charge pun premium kan. Tapi korang patut elakkan lah dari menggunakan charger yang third party lah, ataupun yang aku boleh claim dekat sini charger fake lah senang cerita. Melainkan charger yang korang guna tu adalah daripada company-company yang besar dan dapat lesen MFI. Okey, apa tu MFI? MFI ni adalah made for iPhone. Dan itu adalah lesen daripada Apple sendiri untuk segala jenis aksesori yang bagus untuk iPhone. Tapi bukan daripada Apple directly lah. So, produk-produk yang ada lesen MFI ni kebiasaannya akan menggunakan logo-logo authorized lah daripada Apple. Dan ini bermakna segala jenis aksesori yang ada MFI adalah selamat digunakan untuk charge iPhone korang ni. Tanpa menyebabkan iPhone korang overcharge. Tapi kalau korang ada duit lebih sikit, beli original terus lah, senang kan. Oh ya geng, sebelum tu geng, dekat Magista Studio ni kita pun ada jual lah pelbagai jenis model iPhone dan Android. Korang nak yang macam mana? New
You set nak bayar angsuran? Yang korang dengar ni benda real, bukan main-main. Kau nak bayar secara angsuran pun boleh, tak ada masalah dekat Magista Studio. No problem. Cukup dokumen lengkap je, kita proceed. Bayarlah secara angsuran, tak ada masalah. Boleh je nak cari iPhone 14 Pro tu. Lepas tu, device korang rosak, laptop rosak, handphone rosak, tablet rosak, tak ada masalah. Benda ni jangan pening-pening, kecil punya hal, kita boleh settle ni. So, macam mana nak contact? Simple tuan-tuan dan perempuan. Buka je IG ataupun TikTok korang dan type dekat situ Magista Studio. Korang klik je link dekat bio tu. Siap! Settle segala benda akan jalan dengan smooth. Okay, berbalik pada topik asal kita balik ni yang keberapa Keempat kan? Okay, yang keempat, korang perlu cabut cas korang sebelum bateri korang fully charge. So, ini adalah salah satu mitos dan ini bukanlah salah satu reason ataupun tips yang sangat popular lah pada zaman sekarang ni. Semuanya disebabkan adalah kerana bateri jenis bateri yang kita gunakan untuk smartphone zaman moden ni. Lithium ion battery adalah direka khas untuk charging dan discharge yang korang boleh adapt lah sebagai consumer, sebagai pengguna kan. Selagi mana korang follow tips yang aku bagi tadi, tak ada masalah. Kalau bateri korang dah fully charge ataupun kalau korang nak keluar kejap, tengok-tengok bateri iPhone korang tinggal 90, nak bagi dia 100, kau charge lah, tak ada masalah pun. Korang patut charge iPhone korang dalam keadaan airplane. Baiklah, benda ni ada side tak betul, ada side yang betul. Contoh, charge iPhone dalam keadaan airplane mode ni boleh jadikan charging tu lebih laju lah daripada biasa. Dan benda ni bukan semuanya, bukan totally salah lah Okay, macam ni tau. Bila kau turn on kan airplane mode ni, dia akan matikan cellular connection yang ada dekat iPhone korang. So, kebiasaannya korang tak boleh guna wifi ataupun cellular connection. Benda ni basically bukanlah boostkan charging tu kan, charging time tu bukan. Tapi charging power tu tak terganggu dah dengan penggunaan kuasa-kuasa yang lain dekat iPhone korang. Andai katalah betul korang nak charge tu laju kan, korang jangan guna iPhone, korang switch off dan biarkan dia charge. Dia akan naik dengan lebih laju. Sebab walaupun iPhone korang ni berada dalam keadaan mode airplane kan, tetap ada penggunaan kuasa juga. Penggunaan kuasa daripada skrin, penggunaan kuasa untuk background process, semua tu lah. Tapi andai katalah korang charge bateri iPhone korang ni dan korang main iPhone korang tu kan, dan buka apps yang ringan lah, aku boleh cakap apps yang ringan macam Safari ke apa ke, charging time dekat iPhone ni aku boleh cakap still lagi laju, macam biasa je. Tapi jangan pula korang main game waktu tengah charge. Memang akan lembab lah naik kan, sebab game ni kau kena faham apps yang berat. Bateri pun ada memori. So, ini adalah salah satu kepercayaan yang orang kata lebih kurang je. Macam yang apa, jangan charge iPhone korang sampai bateri full tu. Benda-benda ni aku boleh katakan kurafat lah. Untuk bateri jenis lithium ion ni, tambah kurafat lagi bila orang samakan bateri memori dengan bateri health. Salah tu Battery health adalah kesihatan bateri dekat iPhone. Sebagai contoh, iPhone aku ni dah tinggal 80% lah battery health dia kan. Masa aku beli iPhone tu, battery health iPhone tu mestilah 100%, betul tak? Nak bagi lebih faham, masa 100% tu aku ambil, ni contoh je lah contoh roughly lah 100% aku boleh gunakan selama 10 jam. So bila tinggal 80% battery health, aku boleh gunakan 8 jam je lah. Dia macam gitu. So berkenaan dengan usia battery health ni, sayang sekali benda ni adalah normal process brother. Kau cakap lah seberapa hati-hati pun korang, seberapa cekal dan tabah hati korang untuk ikut segala tips yang ada kat dalam dunia ni, penurunan dekat battery health tetap akan terjadi. Benda ni sebenarnya korang boleh feel sendiri lah. Sebagai contoh, korang beli iPhone, korang rasakan user experience kat situ, dan selepas 7-8 bulan korang pakai iPhone tu, korang akan rasa lah macam mana orang kata penggunaan jangka hayat bateri tu. So jalan dia, bila bateri health iPhone korang ni dah pergi ke 75%, 78%, pergi tukarlah bateri tu. Ataupun kalau korang nak rasa tukar handphone lain, tukar je lah, senang cerita. Korang patut gunakan iPhone korang dalam keadaan low power mode. Satu lagi mitos my brother, dan aku boleh cakap benda ni totally salah. Korang tak perlu pun 24 jam pakai low power mode tu. Low power mode ni lebih tepat lagi lah, di mana ianya akan switch iPhone korang kepada mode yang betul-betul jaga penggunaan kuasa iPhone korang. So menurut Apple sendiri, low power mode ni akan mengurangkan lah ataupun disable terus segala fungsi yang ada dalam gambar ni. So boleh jimat sikit bateri. Korang mungkin okey lah nak gunakan 24 jam low power mode ni kan. Tapi yang benarnya, feature-features yang ada dekat iPhone ni lah menyebabkan user experience ni best gila. Dah rugi lah kalau korang turn off kan feature-features tu kan. Beli iPhone mahal-mahal tapi turn off kan semua benda tu, tak guna lah. Low power mode ni sebenarnya ciri di mana iPhone korang ni dijimatkan kuasa-kuasa terakhir yang ada pada bateri. Sebab tu lah biasanya korang akan dapat recommend bila korang punya bateri iPhone dah pergi ke 20% ataupun ke bawah. Kebiasaannya iPhone akan recommend lah, Apple akan recommend untuk buat low power mode ni dekat bateri percentage 20%, 15% ataupun 10%.
So untuk percentage yang tinggal waktu tu, korang bolehlah guna lama sikit lah iPhone korang ni daripada sebelum kau onkan low power mode ni, sebelum iPhone korang pejam mata. Sebab tu kalau korang perasan, korang onkan low power mode ni kan, bila korang cas bateri korang sampai je tahap 80%, features ni akan di turn off kan secara automatik. Korang nampak tak perspektif Apple? Dia orang sendiri tak nak korang guna low power mode 24 jam. Bagi korang rasa sendiri features yang ada dekat iPhone ni, user experience lah senang cerita. Seterusnya, korang boleh jimat bateri iPhone korang dengan tutup apps-apps yang ada ni. Benda ni pun mitos juga brother. Di mana korang percaya bila apps ni semua running dekat background kan, tanpa korang force close application tu, benda ni akan drain bateri korang. Secara logik akalnya, iPhone ni dicipta untuk multitasking tau. Dan iPhone sangat bagus lah untuk biarkan semua apps-apps ni dijalankan secara background dalam keadaan yang sangat gunakan kurang kuasa. Dan pada asasnya, application tu semua bukanlah running sama macam waktu korang gunakan application tu. Contohnya, kalau kau bertukar kepada apps lain dan kau masuk balik kepada apps yang kau buka tadi tu, dia akan stay sama macam keadaan yang kau tinggalkan application tu tadi. So, korang akan rasa macam apps ni sentiasa running lah dan menyebabkan background proses yang banyak. Seterusnya, drainkan bateri iPhone korang. So macam yang aku cakap tadi, iPhone bagus untuk handle multitasking. So tak ada masalah pun untuk biarkan apps korang running Tapi kalau korang jenis serabut kan, bila korang slide ke atas tu tengok banyak pula application suka hati korang lah, padam je lah, tak ada masalah pun. Korang tak patut gunakan iPhone korang waktu iPhone korang tengah charging. Yang benarnya aku pun percaya kat benda ni dulu. Rupanya benda ni pun mitos. Okey lah macam ni. Waktu iPhone korang tengah charge, lebih-lebih lagi fast charging lah kan. Fast charging tu dia bagi stress tau dekat iPhone korang. Tapi tu waktu di mana kita tak menggunakan iPhone tu lah. So at the time kita gunakan iPhone waktu dia charging, kebanyakan iPhone yang latest lah kan, dia akan secara automatiknya akan pergi ke low power charge untuk bagi korang gunakan iPhone korang tu waktu ianya tengah di charge. So korang boleh je lah guna iPhone korang tu waktu dia tengah charge, tak ada masalah. Dia tak bagi risiko, dia tak bagi kerosakan pada bateri. Cuma kau akan dapat rasa lah yang bateri kau akan naik lembab gila lah kan. At last but not least, yang ke-10, fast charging boleh rosakkan bateri iPhone. Yang ni confirm mitos lah cerita dia. Dia macam apa tau, macam tak guna lah company-company ni semua buat features fast charging ni kan, kalau ada yang rasa macam fast charging ni boleh merosakkan bateri. So iPhone yang latest ni pada asasnya lah diibaratkan sebagai komputer mini yang sangat powerful, dan saban tahun makin keluar iPhone baru, makin powerful lah iPhone tu. Dan sebagai pengguna, kita pun akan rasa happy gila lah bila kita dapat device yang jenis powerful, jangka hayat yang lama, jangka hayat bateri lah kan. Jadi pengilang, pembuat ni semua pun cari jalan lah untuk bagi korang rasa lebih happy lagi. Diorang pun kenalkan lah ciri fast charging ni. Aku tanya korang lah andai katalah korang boleh dapatkan 0% ke 80% dalam masa 10 minit, aku rasa kapasiti bateri bukan masalah besar untuk korang, betul tak? Sebab andai katalah bateri korang pergi ke 70%, korang charge lah balik kan, sebab dia akan cepat gila pergi ke 100 balik ke 80 balik kan. Tapi taklah selaju tu iPhone korang boleh charge. Fast charging dekat iPhone ni sejujurnya taklah powerful sangat macam yang ada dekat market sekarang ni. Sebagai contoh, aku ambil dekat sini 13 Pro Max yang ada kemampuan untuk charge pada tahap 27 watts dengan charger yang compatible, di mana iPhone 13 Pro Max ni boleh di-charge daripada kosong sehingga full dalam masa 90 minit, yang bermakna agak laju. Tapi kalau nak dibandingkan dengan phone Android yang aku ambil dekat sini, Vivo IQ7 yang ada feature 120 watts charging yang boleh dapat kosong sampai full dalam hanya 18 minit sahaja. Gila bai. So perbezaan agak ketara kat situ 90 minit dengan 18 minit. Dan dekat sini korang boleh nampak yang Apple sangat berhati-hati untuk buat fast charging dekat iPhone diorang ni. Orang putih cakap slowly but surely. So dengan features fast charging ni, sesebuah phone tu akan secara automatiknya terima kuasa pengecasan dalam beberapa fasa. Jadi fasa yang pertama, phone akan di-charge dalam keadaan voltage yang sangat tinggi, di mana kuasa pengecasan akan bagi sedikit stres lah dekat bateri untuk fast charge. Dan kemudian pada baki yang tinggal, sesebuah phone tu akan di-charge secara fasa perlahan-lahan untuk mengurangkan stres pada bateri sesebuah smartphone tu. Kiranya dia akan bagi proses yang selamat lah untuk bateri smartphone tu kan. Jadi tak ada apa yang perlu dirisaukan dekat sini. Ciri fast charging ni tak akan rosakkan bateri iPhone korang ataupun smartphone korang lah.
So itulah dia geng, 10 tips yang paling famous pada waktu sekarang ni untuk charging bateri iPhone. Dan aku dah jelaskan sikit lah dekat sini mana antaranya yang mitos dan mana antaranya yang boleh dipakai lah. Kesimpulan yang aku boleh buat dekat sini, bila korang dah beli sesuatu device tu adalah hak milik korang, terpulang pada korang sendiri. Cara macam mana yang korang nak gunakan device korang ni. Tapi sentiasa percayalah, keep in mind yang iPhone korang ni dah cukup bijak dah untuk kenal cara penggunaan korang. Sebab itulah dia dipanggil smartphone. Smartphone, betul tak? So geng, cuba komen apa pendapat korang dekat ruang komen dekat bawah. Kita akan baca dan kita akan cuba reply satu persatu. Sekian saja daripada aku untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih geng aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.